أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan muslim-muslimat, lewat sikit. Janji nak baca pukul 5 tapi sebab ana ada kelas. Biasanya kelas dengan Syekh ni mula pukul 3, paling lambat pun habis 4.30. Tu lama dah tu. Syekh biasa baca sejam. Sampai sejam setengah tu jarang. Tapi hari ni gua nak Syekh mari semangat. Ana cerita ke Syekh kata nak baca Manzumah Muzakarah Manzumah Ibnu Imad dengan kawan-kawan. Oh, Syekh kata bagus-bagus. Habis baca Iqnat tadi pukul 4 suku. Lepas tu Syekh kata jom kita baca Busyra Karim bab najis-najis yang dimaafkan. Baca. Sudah tadi pukul 5 suku lebih kurang. Lepas tu Syekh kata okey, ada satu lagi kitab comel Nihayatuz Zain pun bagus gok bab najis-najis yang dimaafkan. Lepas tu nasib baik Syekh tengok jam. Kalau dok rasa hari ni aduh. Tapi alhamdulillah lah. Jadi insya-Allah muslim-muslimat, hari ini kita akan mulakan pembacaan kitab daripada kitab Manzumah Ibnu Imad. Manzumatu Ibni Imad fil Ma'fuwat Ibni Imadi fil ma'fuwati, pada masalah ma'fuwat, pada masalah najis-najis yang dimaafkan. Pertama sekali, ana tak ada sanad kitab ni. Tapi ana baca kitab ni dengan ramai guru-guru. Last kali baca pagi tadi dengan Dr. Umar. Baca last kali pagi tadi dengan Dr. Umar. Dr. Umar ni salah seorang yang bertugas di Darul Ifta Jordan. Baca kitab dengan pagi adik dengan dia keluar pergi balap, makan balap sambil dalam perjalanan di kereta tu baca kitab ni sekejap dengan dia, dengan Syekh. Teramallah guru-guru lain. Last kali dengan Dr. Umar tadi lah. Tapi sanad tak ada suti. Ngaji-ngaji cuma sanad tak ada. Manzumah Ibnu Imad fil Ma'fuwat. Baik, kenapa kita pilih kitab ni di saat hari raya Aidil Adha? Orang ramai tanya ana, apa ustaz orang lain tengah daurah bab korban, mari-mari ustaz al-ma'fuwat. Baik, pertama sekali, masalah najis-najis yang dimaafkan ni, persoalannya selalu timbul apabila time raya haji. Semua timbul. Orang tanya darah kena sedikit pada pakaian, tengah sembelih, darah kena pada pakaian, boleh tak bawa semayang? Antara persoalan lagi hak biasa orang tanya kita, masalah ada bila basuh daging, dia basuh dalam beseng ataupun baldi. Jadi air darah tu ada sekali cuah dalam gula. Jadi macam mana maaf ke tak air darah tu? Yang ketiga biasa orang tanyanya isu apabila daging ada satu tempat, anda tak ingat dah mana orang tanya, dia sudah lapah-lapah lembu, dia terus ambil daging tu tanpa basuh letak dalam gula tu, tanpa basuh. Ini persoalan-persoalan yang biasa orang tanya apabila time raya haji. Antara persoalan lagi orang biasa tanya time raya haji ni, iaitu masalah gula. Kuah gula tu apabila kena pakaian, najis ke tak? Oh, ni persoalan yang semua timbul. Maka jawapannya semua ada dalam kitab ni. Jadi muslim-muslimat, kitab Manzumah Ibnu Imad ni kita tak tahu, kita targetnya khatam pada minggu ni juga. Ana target khatam pada hari Rabu. Tapi kalau tak sempat, mungkin hari Khamis kita pergi jugalah sikit. Yang keduanya muslim-muslimat, ni daurah, bukan pengajian yang harfan biharfin. Jadi tidaklah ana huraikan semua sekali dengan terlalu dakik. Sekadar buat misal dan mengambil syarat dan manfaat sahaja. Sekadar orang panggil ulang kaji. Jelah. Yang ketiganya, dalam grup ni ana perhati ramai tok-tok guru ana yang request nak masuk. Request tak? Request nak masuk. Jadi ana mohon teguran daripada guru-guru yang ada dalam majlis ni.
Kalaulah hana tersilap, tolong tegur. Segang benarnya. Sebab ramai tok tuan duduk bilang-bilang ada 4 orang kok. Hak sebelum-sebelum ni, hak daripada mukaddimah hari tu lagi, lebih kurang 4 orang, 5 orang. Nah ya, cik oi. Jadi, tak apalah. Sekadar moga-moga dengan hadirnya guru-guru, Allah Ta'ala memberi keberkatan dan panduan pada anak sendiri sekiranya anak tersilap. Baik, kitab yang kita nak baca ni, kitab ni nama dia kitab Manzumah Ibni Imad fil Ma'fuwat, yang dikarang oleh Syihabuddin Abi Abbas Ahmad bin Imad bin Muhammad Al-Misri Al-Syafi'i. Yang mengarang kitab ni adalah seorang ulama daripada Mesir. Sesiapa yang mengaji mazhab Syafi'i secara terperinci, mustahil dia tak pernah dengar nama Imam Ibnu Imad. Antara kitab Imam Ibnu Imad hak masyhur di tanah Melayu adalah kitab Qaulul Tam. Kitab Qaulul Tam tu kan? Ke tak je dengar? Oh, itu mah Hanafi. Qaulul Tam, pengarang dia Ibnu Imad. Qaulul Tam. Dan Imam Ibnu Imad, dia ada buat Syarah Arba'in Nawawi pun ada. Bahkan dia ada buat kitab Al-Uqubat fi Muhimmat, kitab yang kritik balik guru dia. Guru Imam Ibnu Imad ni antara masyhurnya Imam Asnawi. Asnawi ke Isnawi boleh baca belaka. Imam Isnawi dia ada kitab. Kitab dia antaranya Al-Muhimmat. Orang Mesir juga. Dan Imam Isnawi ni masyhur. Kritikan dia terhadap Imam Nawawi boleh tahan. Maka anak murid dia Imam Ibnu Imad. Imam Ibnu Imad kritik balik Tok Guru, tapi kritikan yang membina lah. Kritik atas dasar ilmiah. Sebab tu tak pelik pun kalau Farid buat keluar kitab lagi. Fathul Ali fi Raddi Aiman Ghazali. Tak pelik. Tak pelik. Guraulah. Jelas dah. Jadi, hak tu pengenalan ringkas dah. Imam Ibnu Imad. Imam Ibnu Imad ni antara ulama besar lah. Jasanya besar. Manfaatnya kitab-kitabnya besar. Anda tidak mahu huraikan panjang. Takut kita tak sempat nak baca dan khatamkan. Ni pun anda letih sebenarnya. Tengah letih. Sebab sudah kelas hadis semayang-semayang, terus kejar. Semayang tu tak lajulah. Semayang warfak. Semayang biasa-biasa. Lepas tu lagi, mari sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, sebelum kita mula, kita baca dulu Fatihah. Hadiah kepada pengarang kitab kita, Imam Ibnu Imad. Dan sekalian para ulama yang sampai kitab ini pada kita hari ini. Al-Fatihah. Baik, baca. Baca matang. Kena baca sekali insyaallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر. الحمد لله مع حسن الثناء على إسدائه نعما تجرى بمنته. Baik, masya-Allah. Penuh dengan bahasnya. Bahas rajasnya. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Ma' husni, asalnya ma'a, tapi ma' kan nak ra'i, nak wazan. Ma' husni sana'i, berserta dengan sebaik-baik pujian. Ala isda'ihi, atas pemberiannya Allah. Ni'aman, nikmat-nikmat. Tatra, yang berturut-turut. Boleh baca dua. Biminnatihi boleh, bimunnatihi boleh. Kalau baca biminnatihi, maka dengan kurniaannya, ya Allah. Kalau baca dengan bimunnatihi, maka dengan kekuatan Allah. Faham? Munnah, kekuatan. Hak muqaddimah ni nak tak orang panjang lah. Kita terjemah gini je lah dah. Baca, sambung.
ثم الصلاة على المختار من مضر وآله ثم صحب ثم شيعته. Summa salatu, kemudian selawat. Alal mukhtari, atas al-mukhtar. Al-mukhtar adalah salah satu daripada nama Nabi SAW. Nama-nama Nabi ni banyak. Al-Mustafa, Al-Shifa, Ahmad, Muhammad. Banyak. Salah satu bagi nama-nama Nabi adalah Al-Mukhtar, yang terpilih. Min mudarin, daripada kabilah Mudar. Kan salah satu daripada datuk Nabi, kalau kita ikut susunan jalur Nabi kan, ada datuk Nabi nama Mudar. Farid ingat dah nasab Nabi? Ingat dah itu kan? Ya atas dah. Mudar, kabilah atas. Alhamdulillah. Baru boleh beli kitab sirah. Wa alihi, dan ahli keluarganya. Dan yakni dan selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW. Bila sebut ahli keluarga Nabi, maka termasuklah sekali atas qaul mu'tamad isteri-isteri Nabi SAW. Dan bila ahli keluarga Nabi ni, dia ahlul bait, termasuk dalam ahlul bait adalah isteri-isteri Nabi. Cuma bila ahli keluarga Nabi, ahli yang disebut dalam selawat ada 3 golongan kan. Kalau makan zakat, iaitu ahlul bait, Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Yang kedua, atas maqam kepujian, semua orang yang bertakwa. Yang ketiga, atas maqam doa, semua umat Nabi walaupun ahli ma'asi, ahli maksiat. Summa sahbin, kemudian atas sahabat. Bila sebut sahabat, syarat sahabat bertemu dengan Nabi di dunia ketika Nabi hidup. Kalau temu dengan Nabi di langit, tidak panggil sahabat. Mesti temu dengan Nabi di dunia ketika Nabi hidup. Kalau temu dengan Nabi dalam mimpi, tak panggil sahabat. Syarat yang kedua, beriman dengan Nabi selepas kenabian. Yang ketiga, mati dalam Islam. Summa syi'atihi, kemudian pengikut-pengikutnya, pengikut Nabi SAW. Sambung. Thumma assalamu ala man ja'ana bihuda muyassiran Hudan. muyassiran kulafan a'yat bihimmatihi. Summa salamu, kemudian salam. Ala, atas. Man, orang. Ja'ana, yang datang ia man akan kami. Yang datang ia man akan kami bihudan, dengan petunjuk. Muyassiran, hal keadaan. Muyassiran jadi hal. Hal keadaan memudahkan ia man. Kulafan, kulafan jamak daripada kulfah, iaitu beban. A'yat, yang memenatkan bihimmatihi, dengan himmahnya, himmah Nabi SAW. Yakni ajaran Nabi SAW adalah mengangkat kepayahan ajaran-ajaran yang terdahulu. Kita belajar dah kan, kalau kita belajar dalam kitab-kitab, bagaimana syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, sekiranya terkena najis, kena buat benda? Kena buang, kena kerak. Ada pendapat kata kena bakar, kena guting, kena bakar. Syariat Nabi dulu, kalau syirik maka taubat dia dengan bunuh diri. Adapun dengan syariat Nabi SAW mudah. Bila kena najis boleh basuh. Bila syirik boleh taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Ini maksud memudahkan kepayahan yang ada pada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Sambung. Muhammadun rahmatun subbat li muhsinina walil musii fabashshir kulla ummatihi. Muhammadun boleh, Muhammadin boleh. Kalau Muhammadun jadi khabar yang mubtada mahzuf. Kalau Muhammadin jadi badal kepada man. Muhammadin boleh, Muhammadin boleh. Muhammad rahmatun, yang dia itu rahmat. Ni jadi badal kepada Muhammad. Rahmatun jadi badal kepada Muhammad. Yang dia itu rahmat, subbat.
yang mencurahkan limuhsinina bagi yang baik di kalangan kami, walil musii dan yang bagi orang yang buruk, fabashir maka beri berita gembira kulli ummatihi kepada setiap umatnya, umat Nabi. Maksud mana? Maksud dia nak khabar bahawa rahmat Nabi SAW dapat dirasai sama ada di kalangan orang yang jahat ataupun orang yang baik di kalangan umat Nabi SAW, semuanya dapat merasakan rahmat Nabi SAW. Tu je. Ni rekah, syarah rekah-rekah ni. Habis rekah dah syarah ni. Terjemah, lepas tu hurai kesimpulan. Terjemah, hurai kesimpulan. Mudah. Sambung. لم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفا وجودا على أحيا خليقته. Lam yaj'alillahu tidaklah menjadikan oleh Allah fi zaddin bagi agama ini min haraj dengan kepayahan. Ni panggil semua ni panggil bara'atul istihlal lah ni. Dalam balaghah dia ada satu dipanggil bara'atul istihlal. Dalam muqaddimah tu kita sebut dah apa bab-bab hak kita nak sebut dalam kitab ni. Bara'ah ada apa? Benda. Oh ingat Imran. Bara'ah ada apa? Benda. Oh. Boleh kahwin kah? Masya-Allah. Min haraj daripada kepayahan. Lutfan wa wujudan sebagai kasih sayang dia, wa wujudan dan kemurahannya Allah ala, boleh baca ahya boleh, ihya pun boleh. Atah ahya lah, comel sikit. Ala ahya, ya asalnya ada i, ala ahyai, tapi kerana meraihkan wazan maka dibuang. Asalnya ahyai khaliqatihi. Jadi kalau baca ahyai maka lutfan, kekasih sayang dan kemurahan tadi atas orang-orang yang hidup, makhluk-makhluk yang hidup dalam ciptaannya. Kalau ihya, yang dihidupkan daripada ciptaannya pun boleh. Sambung. Wa mattanattu'u illa nazghatun waradat min makri iblis fahdhar su'a fitnatihi. Wa ma tanattu'u, dan barang tanattu'. Tanattu' ni benda, tanattu' ni tasyaddud, terlalu memayahkan. Tu tanattu', terlalu memayahkan. Wa ma tanattu', dan tidak ada tanattu', tidak ada yang memayahkan, illa nazghatun waradat, melainkan tipu daya, waradat yang datang, min makri, daripada tipu daya iblis, daripada tipu daya iblis. Fahzar su'a fitnatihi, maka jauhi olehmu akan buruknya fitnahnya iblis. Okey ke terjemah gini? Ni terjemah satu-satu ni. Terjemah orang panggil harfan biharfin. Kalau set-set lughah dia tahulah masalah ni. Ni pun dak harfan biharfin lagi ni. Kalau dak kena main ibarat banyak lagi. Tapi kalau kita main ibarat, jawapannya tak habislah kita hari ni. Jelas? Baik. Dia nak sebut sini, orang yang terlalu tasyaddud ni, maka akan melahirkan dalam hidup dia ni waswah. Bila dia syadid sangat, dia nak menjadi orang warak. Dia nak warak, tapi tidak ada ilmu. Maka bila dia akan jadi kerah, syadid. Bila syadid ni akan lahir dalam hati dia waswah. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, antara sebab waswah ni dua je. Sama ada jahil ataupun ahmak, nak gila. Dia waswah ni dua je punca. Jahil ataupun dia ni gila. Sebab tu orang pernah mari tanya Imam Ghazali, wahai Imam, aku ni kuat waswah.
Bahkan kalau aku nak mandi wajib, tak boleh mandi sungai-sungai biasa. Kena mandi sungai Furak ataupun sungai Nil. Baru aku rasa tenang. Imam Ghazali pun tenung. Imam Ghazali kata, wah ya ghulam, wahai anakku, sesungguhnya kamu tak wajib dah semayang. Sebab apa? Kerana orang gila ni tak wajib semayang. Jelas. Jadi, sebab tu dia kena ngaji. Anak ramai ada anak murid dulu, dia masa kalau ingat di surah Al-Hikmah dulu, hak ngaji dengan ada seorang tu memang jenis waswah. Waswah tak waswah, orang bang Zuhur dia start wuduk, orang sudah semayang Zuhur, dia tak sudah lagi basuh muka. Power tak power? Waswah. Kalau dia wuduk, basuh baju. Jadi bila hidup ngaji dengan anak tu, mukaddimah, anak duk tegur lah, kata tak boleh buat gini ni. Kena marah sokmo lah. Seminggu ke 2 minggu lepas tu, alhamdulillah, baju dia kering, tak basah. Anak kata, hilang dah waswah. Tak Ustaz. Tak nak wuduk, dia pecah baju. Sebab kalau basah, kena marah dia start. Jadi, dia pecah. Aduh. Tapi alhamdulillah, 2 tahun. Dia waswah teruk, Syekh. Waswah dia teruk. Bahkan ulama' bahar dalam kitab-kitab fiqh, orang yang teruk waswah ni, sampai kadang-kadang, dia cerah bini dia pun waswah. Yang dia anak baca dalam kitab tadi. Ulama' bahar tentang satu masalah, orang yang waswah dia cerah bini dia. Dia asalnya cerita ni, sebab kan asalnya apabila kita waswah, maka kita kena yakinkan kan. Maka dia pun yakinkan, dia cerah mula bini dia. Benda sebab tak faham kaedah. Ni berlaku. Aduh lah. Sambung. Sebab tu kena ngaji lah. Kena ngaji. Ya bila waswah ni nyusah ke diri benarnya. Orang waswah ni dia kerana syadid, dia nak jadi warak tapi tak kena pada hukum. Yalah. Dulu masa ngaji dengan Maulana Lutfi, Maulana Lutfi buat contoh, ada orang jumpa kismi, nak buat warak dah, jumpa kismi pun buat jadi macam hukum luqatah. Kismi sutir. Ni hak siapa ni? Umur di masjid. Kan luqatah kan kena umum, baru jadi tamlik. Maka hak ni, kata Maulana Lutfi, orang tak faham hukum. Sebab apa? Luqatah ni barang yang ghaliknya kalau orang tercicir, orang cari balik. Kismi sutir, orang cari mula ke? Dah. Maka seketika tu tasarruf je lah. Pakai je lah. Makan je lah, orang tak cari dah sutir. Tak ada orang cari sutir kismi. Cari duduk depan basang, duduk cari nak kismi hamba jatuh tadi. Sekotak ke? Tak sutir. Hak tu kena tengok mula. Sambung. إن تستمع قوله فيما يوسوسه أو نصح رأي له ترجع بخيبته. In tastami' sekiranya kamu mendengar qaulahu akan perkataan syaitan fima pada barang yuwaswisuhu yang mewaswaskan ia syaitan akan kamu. Bukan. Akan nya tu balik pada man. Dah. Balik pada ma. Silap. Yuwaswisu, tu ada dhamir duduk dalam tu. Hu dhamir lain pula. Jadi mewaswaskan ia syaitan akan ma tu. Faham tak? Au nusha ra'yin lahu, atau nasihat bagi syaitan tadi tu, tarji' ni jadi khabar bagi inna. Tarji' bi khaybatihi, maka kamu akan pulang dengan kekecewaan. Bapa jadi nyusah ke diri, jadi kecewa. Faham tak? Layang tipu daya syaitan, maka kamu akan jadi nyusah ke diri kamu sendiri. Benda hak mudah, dia akan jadi nyusah ke diri. Anda ingat dulu masa duduk pondok, ada seorang tu, dia memang waswah teruk. Kan dulu kan pondok kan, dia nak pergi ke Balasah, dia akan lalu kut batah. Tahu tak batah? Sarawak tahu tak batah? Batah ni kalau sawah padi tu kan, dia akan ada tengah tu. Macam benteng tu. Kita akan niti atas tu lah. Panggil dah? Batah lah kan. Set Kedah panggil batah kak. Perak panggil dah?
Batas ke hang? Niti atas batas tu. Atas batas tu biasanya ada tahi lembu. Dia tak kena pun dia, tapi dia ni rasa macam kena je. Jadi was-was. Tok guru kata mu sepak. Kalau mari was-was mu sepak je tahi lembu tu. Kami ni masa tu dia tua pada kami, tapi budak-budak biasalah. Budak-budak pun masa tu umur 13. Kami memang suka ikut je belakang, ikut. Lalu je ada tahi lembu. Ni kata kayak gini mu tengok. Dia mesti undur, ia gi, ia undur mula. Ia gi, ia undur mula. Berapa ia suah? Sungguh, ia lakoh tahi lembu tu, ia jalan 2, 3, 4 lakoh, ia pun undur mula. Potong ia tengok kainnya. Padahal kain tinggi. Tengok sus. Lepas tu ia pergi mula, ia undur balik. Lalah kali ia sepak tahi lembu tu. Berapa? Oh, yakin kau kena. Kayak gini, sampai balasah basuh. Aduh lah, kata ramai-ramai. Nak warna ujian Allah. Was-was ni antara Allah Ta'ala beri ujian, tanda ada iman dalam hati. Sambung. Al-qasdu khairun wa khairul amri awsatuhu da'it ta'ammuqa wahdar da'a nakbatihi. Al-qasdu, mengambil. Qasdu ni maksud di iktisad sini. Mengambil yang pertengahan. Al-qasdu ay iktisad, iaitu pertengahan, mengambil yang pertengahan. Ya, qasdu ni boleh jadi dua. Al-iktisad, bukan iktisad ekonomi dah. Bukan saja iktisad ekonomi. Iktisad sini dengan makna pertengahan, ataupun qasdu dengan makna qasad lah. Jadi dua makna. Jadi sini maksud dia mengambil sikap yang pertengahan, khairun adalah lebih baik. Wa khairul umuri awsatuha, dan yang paling baik adalah perkara yang pertengahan. Da'it ta'ammuqa, tinggalkan oleh kamu ta'ammuq. Ta'ammuq ni sama dengan tanattu', iaitu tinggalkan oleh kamu dalam mendalam sangat, syadid sangat. Wahzar, dan awaslah, berjagalah, da'a, penyakit, nakbatihi, pada tergelincir padanya, pada ta'ammuq tadi. Berwaspadalah pada penyakit kegelinciran pada ta'ammuq itu. Faham tak? Sambung. Wa ba'da dzaka nafisad durri qad jama'at abiyatu nazmin faqad waqsid limin hatihi. Baik. Wa ba'da, sebab asal biasanya kita akan dengar wa ba'du ataupun amma ba'du kan. Tapi sini apa baca amma ba'da? Sebab ada zakar depan. Bila ada zakar, maka ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena baca fathah lah, sebab zakar tu jadi mudah bagi dia, selesai. Jadi dia kena baca fathah. Adalah panjang perbahasan. I'rab amma ba'du ataupun wa ba'du ni ada sejuta ulama kata. Wa ba'da zaka. Zaka ni isim syarat. Isim isyarat bagi bismillah, hamdalah dengan selawat. Maka selepas daripada itu mana? Selawat, kemudian alhamdulillah dan basmalah. Nafisa ad-duri qad jama'at abiyatu nazmin. Nafisa ad-duri ni jadi maf'ul muqaddam. Qad jama'at jadi fi'il, abiyatu nazmin jadi fa'il. Jadi kalau kita terjemah ikut betulnya, nafisad duri, permata-permata yang berharga. Yaqut nafis kan? Baru ni kita lalu dah. Yaqut nafis, permata-permata berharga. Qad jama'at, sesungguhnya telah menghimpunkan abiyatu nazmin, oleh baik-baik nazam. Tapi kalau kita ikut betulnya, baik-baik nazam ini sesungguhnya telah menghimpunkan permata-permata yang berharga. Harap. Fakhuz, maka ambillah. Dah mu tahu dah ni permata yang berharga, maka ambillah. Waqsid, dan tujulah limin hatihi, kepada pemberiannya. Sambung.
Situn wa situna, 66 masalah yang akan disebut dalam kitab ni. Akan ada 66 masalah najis-najis yang dimaafkan. Dan setiap 66 ni, dia akan ada syarat-syarat dia sendiri. Dia nak maaf, dia mesti ada syarat. Sebab tu kita ni, antara guru tadi masa duk mengaji dengan Syekh tadi, Syekh sebut, Dr. Muhammad sebut tadi, kelas dengan Dr. Muhammad. Dr. Muhammad sebut, antara yang paling penting dalam kita mengaji fiqh ni, hak paling penting sekali, adalah kita faham syarat. Kita kena tahu rukun, kita kena 3 tahu. Ta'rif, rukun, syarat. Hak ni kunci utama kita nak faham fiqh. Sebab apa sahaja masalah yang timbul, dia akan kembali pada rukun dan syarat. Bila kita timbul masalah baru, baik, kita nak letak pada mana? Contoh kita nak letak dalam satu masalah. Baik, cukup tak rukun? Kalau tak cukup, tak boleh, maka pindah. Lepas tu, kalau cukup rukun, kena tengok pula cukup tak syarat. Baru kita boleh kata, memada. Sah. Sebab tu penting. Sebab tu penting penuntut ilmu fiqh, dia kena hafal matan. Sekurang-kurangnya zubat. Minhaj lagi baik. Ustaz teringat, Ustaz, dah ngapa dak lagi? Dak, tapi dah ingat dah. Hak ni masalah. Hak masalahnya, ngapa dak tapi dah ingat. Ustaz banyak syarat jual beli. 13 syarat sirah. Ngapa dak lagi? Dak lagi tapi tengok 13 tu banyak, Ustaz. Apa? Tak ngapa? Ngapa dulu? Ngapa dulu? Ngapa dulu? InsyaAllah baru kita faham. Dulu ngapa Quran kan? Lepas guna 20 dah ingat lagi. Anda kata dah kan 40. Itu 20. Ni tiba-tiba 40. 40 ngapa? Tak ingat. Itu baca berapa kali? 40. Anda kata dah kan 60. Itu 40. Ni tok guru Quran kan ni. Suruh ulang semua. Kita berapa kali ulang? 3 kali ulang. Lepas tu tak ingat. Ulang lu banyak. Ngapa lu banyak? Kalau ngapa tak ingat agak, baru balik kampung. Kahwin, buat anak. Fatwa atau anak ngaji? Ke mana, Imran? Situn wa situna 66 yu'fa, yang dimaafkan an-najasatiha, pada najisnya halas salati, ketika sembahyang, bila ghaslin, dengan tiada basuh, lituhratihi, kerana sucinya. Dalam muqaddimah ni disebut kerana sembahyang saja, tapi hakikat sebenarnya dalam kitab ni dia bahas juga kalaulah terkena dalam masalah masakan pun dibahas kot lagi. Cuma secara umumnya dalam masalah sembahyang lah. Dia sebenarnya kalau kita ikut tertib betul, apabila masalah sesuatu tu kita nak hukum kena basuh tak basuh, dia ada maratib dia. Kita kena tahu dulu dia ni najis ke tak najis. Kalau tak najis, tak timbul isu kena basuh ataupun tidak. Baik, kalau najis, kena tengok dia najis yang dimaafkan ke tak maafkan. Kalau dimaafkan, maka tak ada masalah, tak basuh, boleh bawa dalam semayang. Tapi kalau tidak dimaafkan, kena tengok tak menajiskan ataupun tidak. Sebab syarat nak menajiskan mesti salah satu basah. Kalau kering sama kering, tidak timbul menajiskan. Maka bila tidak timbul menajiskan, tidak timbul isu nak kena basuh. Faham? Mudah kan? Ni anda cuba ringkaskan. Sambung. Baik, yang dimaafkan daripada darah. Dia gini, Muslimat, dalam masalah najis, darah adalah antara perbahasan. Dia gini, dalam mazhab Syafi'i cukup ketat dalam masalah najis. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan lebih ringan lagi mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki dalam masalah najis ni ringan. Dalam mazhab Syafi'i, masalah najis ketat. Tapi dalam masalah najis ni, ketat-ketat masalah najis yang paling ringan, hak banyak-banyak ketat. Faham tak ayat? Tak faham ayat? Najis ni ketat, tapi dalam ketat-ketat tu ada hak ringan. Antara hak ringannya adalah bab darah. Sebab apa mazhab Syafi'i melihat darah ni najis hak yang ketat tapi tidaklah terlalu ketat? Kerana ada riwayat Nabi dan sahabat pernah semayang dalam keadaan ada darah. Iaitu dalam riwayat yang sahih, sahabat kena panah tengah semayang, tapi sahabat teruskan semayang. Antaranya hadis Sayyidina Umar. Jadi sebab tu ulama kata
darah adalah antara najis yang banyak dimaafkan. Jelas. Cuma dalam masalah darah ni, Ana pernah buat kesimpulan ni masa daurah muqaddimah hari tu, ingat tak? Ada kan itu 3 syarat apa semua, darah ajnabi, darah sendiri, ingat tak? Masa muqaddimah Hadramiyah. Kita buat kesimpulan dulu baru kita baca. Darah dia akan ada 2. Sama ada darah sendiri ataupun darah ajnabi. Darah ajnabi. Bila sebut darah ajnabi, bukannya darah orang puang hak boleh kahwin. Orang lelaki hak boleh kahwin. Bukan tu. Ajnabi sini darah luar. Yakni bukan darah milik dia. Bukan darah milik tu. Maksud ajnabi. Termasuk dalam darah ajnabi ni, iaitu masalah darah kita yang jatuh kemudian kita pijak balik. Yakni dia sudah munfasil daripada kita. Tiba-tiba kita pijak, maka dia kira darah ajnabi tak? Faham tak isu ni? Darah ajnabi ni, darah hak milik orang lain terus, ataupun darah binatang, ataupun darah kita tapi jatuh, kemudian kita pijak. Dia kira darah ajnabi belaka. Cuma, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ana tadi masa kelas dengan Dr. Umar pagi tadi, Ana tanya Dr. Umar tentang satu masalah, iaitu darah nyamuk. Kan nyamuk kan yang isap darah kita. Yang mana ada darah? Yang ambil darah kita. Jadi ia penuh dalam perut dia. Bila penuh dalam perut dia, kita pun katak. Darah tu darah siapa? Darah ajnabi ke darah sendiri? Dr. Umar kata darah ajnabi. Sebab dia kira munfasil lah daripada kita. Faham? Baik. Maka darah sendiri dimaafkan banyak atau sedikit. Darah sendiri banyak ke sedikit dimaafkan. Sedikit tengah-tengah semayang, tiba-tiba tubik darah. Tak tahu, ia kulit kering kan? Contoh kulit kita kering. Tiba-tiba musim sejuk. Kering kulit tu, tiba-tiba bila semayang tu takbir Allahu Akbar, berok darah. Sikit. Ya sedikit banyak ni balik pada uruf. Ya sebenarnya kat gigi, depan kat gigi akan bahas. Dalam bab depan kat gigi, dia akan bahas. Sedikit banyak ni ada perbahasan. Cuma muktamad mazhab Syafi'i balik pada uruf. Balik pada uruf. Contoh tubik darah. Maka sendiri, maaf. Ataupun banyak. Guana contoh. Ada bisu punggung. Semayang-semayang tu, tai duduk antara 2 sujud, dok teringat. Duduk molek, pun pecah. Orang belakang kata, Allah, hik dok sekarang. Banyak enggak darah. Maka ulama kata sebab darah sendiri, mak. Tapi ada syarat dia lah. Kan kita sebut dah itu, berapa syarat? Masa muqaddimah hari tu nak sebut dah. Berapa? Ha? Ai. Pak. Berapa? Ita mukri. Takkan ita tak ingat. Dalam matan muqaddimah Hadramiyah. Sebab tadi anda baca Busyra Karim dengan Syekh. Lepas baca Iqna' tadi, asalnya kelas Iqna' dengan Ashbah. Ashbah wal Nazair. Lepas tu, doktor kata, Abi Pak Suku, doktor kata, baca Busyra Karim. Sebab isi dalam tu comel. Untuk faham ma'fuat. Bacalah. Baca dengan doktor. Sampai pukul 5 suku. Sejam. Dalam matan muqaddimah, dia sebut lalu 3 syarat tu. Ada 3 syarat. Adapun darah ajnabi, maaf pada sedikit. Tidak pada banyak. Darah sendiri dimaaf pada banyak atau sedikit. Sedikit ke banyak, maaf belaka. Adapun kalau darah ajnabi, maaf sedikit je. Banyak tak maaf. Faham? Cuma, kedua-dua masalah ni, dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak bercampur dengan perkara luar. Sama ada perkara luar tadi suci
atau najis. Capur dengan benda luar dah maaf. Sama ada hak capur tadi suci ke najis. Syarat yang kedua, bukan perbuatan sendiri. Kalau perbuatan dia sendiri menyebabkan jadi luka tu, maksud perbuatan sendiri ni maknanya dia qasak nak buat benda. Tadi masalah dia duduk tu betul lah perbuatan dia duduk. Cuma adakah dia qasak untuk memecahkan? Bukan. Faham? Yang ketiga, tidak melampaui tempat ghalibnya. Tidak melampaui tempat ghalibnya. Maksud apa tempat ghalib? Gini, maksud tidak mengalir daripada tempat ghalib, tidak melampaui tempat ghalib bukan maksudnya dak boleh ngalir terus. Maksud sini, jangan dia pergi setuh tempat hok biasanya darah tu dak sampai situ. Contoh tak ada anak awak, contoh kan. Bisu ada di punggung belah lek kanan. Tiba-tiba darah tu ada di peha belah lek kiri. Ghalib ke darah tu akan ngalir pergi belah lek nu? Dak ghalib. Maka situ dak maaf. Baik, dak maaf sini dak maaf pada benda. Pada syarat pertama, tidak maaf langsung. Kalau capur dengan benda luar, capur dengan benda ajnabi, maka dak maaf langsung. Sedikit ke banyak, sedikit ke dak maaf. Dak maaf sedikit lah. Sebab capur dengan benda luar. Dak maaf langsung. Adapun kalau hilang syarat kedua, syarat ketiga, maka maaf pada sedikit sahaja. Tidak pada yang banyak. Tidak pada yang banyak dalam masalah darah sendiri. Sebab maaf pada darah yang banyak hanya dalam masalah ni je. Hak ni sedikit. Jadi dua syarat ni tak terpakarlah pada darah ajnabi. Faham tak? Faham tak masalah? Faham tak? Ke tak faham? Faham tak? Syarat kedua, syarat ketiga, hak ni tidak maaf pada banyak. Jadi darah ajnabi ada ke isu banyak? Tak ada. Dia hanya dalam masalah darah sendiri sahaja. Maka syarat kedua, syarat ketiga terpakar dalam masalah sendiri, darah sendiri. Adapun syarat pertama terpakar dalam dua-dua masalah. Faham ke tak? Sebab tu masalah gaya haji, darah binatang, bila kita sudah basuh, maka kena basuh betul-betul. Tapi hak dalam daging, dia kira maaf sebab umul balwa. Faham? Dapat kayak gini siapa bab ayat tu? Hak tu siapa ayat bab. Tapi ni kesimpulan. Patut kita baca. Ana buat kesimpulan. Lepas ni, kita akan masuk bab-bab baru. Setiap kali masuk bab baru, Ana akan buat kesimpulan dulu depan. Ataupun kesimpulan di sini. Patut baru kita baca. Faham tak? Supaya mudah sikit nampak. Baca. Kullu dima'i idza qallat fala harajun wa fil bayani siwa kalbin bi ghilzatihi. Ni comelnya kitab Manzumah Ibnu Imad ni. Dia akan nukil daripada kitab-kitab ulama mutaqaddimin dalam mazhab Syafi'i. Dan ada sebahagian kitab-kitab yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Imad tidak dicetak pun sekarang. Tak ada matbuk. Tak ada pun. Tidak akan dapat didapati. Tak akan dapat jumpa. Hanya disebut atas jalan nukilan. Masih lagi dalam bentuk makhtutat dan ada sebahagian tak ada pun. Tak temu. Ni istimewa kitab Manzumah Imam Ibnu Imad ni. Baik. Wa kullu dima'i.
semua darah. Darah di sini dengan makna darah ajnabi. Semua darah. Idza qallat, sekiranya sedikit, fala harajun, maka dia itu tiada masalah. Fala harajun, maka tak ada masalah. Darah sedikit, tak semua jenis darah, silap-silap. Bukan darah, cuma topik ni, kena terang dulu. Topik ni, topik yang akan dibahaskan ni, adalah kebanyakannya tentang darah ajnabi. Cuma wa kullu dima'i, hak ni masuk ajnabi dan masuk dalam sendiri. Semua jenis darah, sama ada ajnabi ataupun sendiri, idza qallat, sekiranya sedikit, fala harajun, maka tak ada masalah. Maksud dia dimaaf. Wa fil bayani, dalam kitab Al-Bayan, siapa pengarang kitab Al-Bayan? Iaitu Imam Al-Imrani. Pengarang Al-Bayan. Al-Bayan ni adalah syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab. Imam Imrani. Dia sebelum daripada Imam Nawawi dia. Dia zaman dia sebelum Imam Nawawi. Fala harajun fil bayan, dan dalam kitab Al-Bayan, siwa kalbin li ghilzatihi, melainkan anjing li ghilzatihi, kerana mughallazah dia. Darah anjing tidak maaf, sedikit ataupun banyak tak maaf. Adapun selain daripada darah anjing, maka dimaaf. Baik, timbul isu dah babi macam mana hukum? Ulama kata ketika itu babi dia ambil hukum anjing. Atas jalan apa? Qiyas jali. Sebab apa qiyas jali? Sebab babi lebih teruk pada anjing. Mana dalil babi lebih teruk pada anjing? Babi kena bunuh apa sahaja keadaan babi. Anjing kena bunuh bila dia ini akur. Yakni dia ni gila. Dia gigit orang apa semua. Adapun kalau anjing, tak ada anjing yang dihormati, yakni tukang jaga kebun, jaga rumah, haram kita bunuh. Tapi kalau kena bunuh, kalau kita bunuh kena bayar kena bayar ganti rugi. Sebab setiap najis sekira dirosakkan tidak perlu bayar ganti rugi. Jelas. Maka walaupun dalam kitab ni disebut anjing, tapi babi, darah babi masuk sekali. Sebab apa? Lebih teruk. Hak ni lah yang dipegang atas qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad, babi wajib basuh 7 kali, salah satu air tanah. Tapi ada qaul yang kedua, dan qaul ni qaul Imam Syafi'i juga, iaitu dikata basuh sekali saja. Tapi ini bukan mu'tamad, tapi adalah ikhtiar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas? Tak, sekali dengan air biasa. Sekali dengan air biasa. Tak. Akur ni kalau dia dia nak gigit je. Akur ni bila benda tu buah. Akur Akur ni bila binatang tu buah, maka boleh bunuh. Faham tak? Dia anjing tu anjing gigit, maka boleh bunuh. Tapi kalau anjing tu anjing yang dihormati, tak boleh bunuh. Cuma ulama' berkhilaf lah pada anjing hok liar dihormati pun tidak, yakni tidak ada manfaat, bukanlah jaga kebun, jaga rumah. Akur pun tidak, bukanlah jenis kerja nak gigit orang, duduk layang tepi jalan, buat kerja sendiri gitu lah. Jadi apa hukum? Hok ni ada khilaf. Ada ulama' kata boleh bunuh, ada ulama' kata haram bunuh. Sambung. Wa fi tatimmati, dan dalam kitab Tatimmah. Kitab Tatimmah ni karangan Imam Mutawalli. Tahun lebih kurang dalam tahun 500 Hijrah. Sebelum 500 lah, kurung ke 500. Aidan juga nahwahu zakaru. Ya, sebenarnya zakaru nahwahu, yakni menyebut seumpamanya, menyebut mereka itu ulama seumpama dalam kitab Al-Bayan. Yakni Imam Mutawalli sebut dalam kitab Tatimmah, darah anjing dan darah babi juga diistisnakan. Sedikit pun tidak maaf. Jelas. Wa zajaliyun faqis damman
bidam'atihi, maka itu jelas, faqis, maka qiyas olehmu, damman akan darah, bidam'atihi, dengan air matanya. Dam'atihi, air matanya, air mata anjing. Dia gini muslim-muslimat, air mata anjing adalah berlaku kesepakatan di kalangan para ulama, sepakat para ulama yang mengatakan najis. Maka kalau air pun yang daripada anjing pun najis, apatah lagi darah dia, lebih teruk. Maka terlebih aula untuk kita kata najis sebagai najis mughalladhah. Faham? Sambung. Ha? Uruf. Bila pada uruf, yakni kebanyakan orang kalau dia tengok gini ni, dia kata banyak ke sedikit? Qallat tu, kat tadi anda sebut dah, nak hukum sedikit ke banyak, balik pada uruf. Uruf ni, biasa uruf kita, kalau darah banyak ni orang kata sedikit ke banyak? Ui, banyak ke darahmu? Tubik. Tapi kalau macam stopok gitu, sikit lagi ni. Dia kena balik pada uruf masyarakat. Faham? Tak, babi tak ada keadaan. Babi semua, babi kena bunuh. Babi ni, yang ada manfaat ke tak ada manfaat, bunuh. Babi tak ada. Babi adalah binatang yang tidak dihormati. Astagfirullahalazim. Ni mesti baik anak pakai. Apa sambung? Hak tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Masalah bila kering, nak iktibar kering ni, adakah kering sama kering? Jadi kering tu zahir ataupun iktibar pada udara, hak tu khilaf perbahasan pula. Sebab timbul isu setuh anjing ni, kalau kering sama kering, adakah kena basuh dengan 7 air kok? Ada yang kata kena, sebab apa? Sebab dia kira udara ni basah kan. Jadi tangan kita pun hakikatnya basah. Hak tu ada perbahasan yang panjang, hak tu biarlah. Ha. Sama. دم الدماميل منها والذي تركوا بموضع الفصل والباقي بقرحته والدمامل منها والذي تركوا, dan darah damamil, darah ia bukan bisu tak? Damamil ni nanah. Apa ni? Danur. Ia air bisu capung dengan nanah gitu. Gaji tengok tak bisu? Kan bisu kalau dia pecah kan, dia tubik sekali dengan nanah sekali, tu panggil danur. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, bahasa terjemuh danur. Ni bukan bahasa Terengganu, bahasa Melayu. Jadi jangan mempertikaikan. Dan darah danur, darah danur minha, daripada damamil tadi tu, darah daripada bisu tadi tu, wallazi taraku, dan darah yang meninggal oleh mereka, bimawdi'il fasdi, yang meninggalkan oleh mereka di tempat bekam. Fasdi samalah bekam lah, kita terjemah mudahnya. Wal baqi biqarhatihi, dan yang masih berbaki di tempat lukanya. Baik, 3 masalah. Sini Imam Ibn Imad dia nak qiyaskan pada masalah darah yang sedikit ni pada ketiga-tiga tempat ni. Benda iaitu darah danur ataupun darah bisul, mudah kita sebutnya, darah danur. Yang kedua, tempat bekam, darah pada tempat bekam. Yang ketiganya, darah di tempat lukanya, luka bekam tu. 3 tempat tu. Maka maaf pada sedikitnya. Faham tak? Maaf pada sedikitnya. Tu nak qiyas tu. Baik, sebab tu orang pernah timbul isu. Bila kita bekam, kan kita pakai lap-lap gitu je kan? Ada tak kita basuh? Tak basuh. Mana ada orang hok tukar bekam kita nak mandi kita. Dia akan lap pakai tisu gitu je. Ataupun dia pakai wet tisu. Gitu je lah. Lepas tu, boleh tak kita tak mandi terus semayang? Apa hukum? Hukum dia kalau atas zahirnya, boleh lah.
Sebab apa? Sebab sedikit je kadar darah tu. Pada uruf lah. Betul lah darah hak keluar tu banyak. Tapi hak tinggal pada badan kita tu sikit je lagi. Betul tak? Maka bolehlah asalnya. Tapi timbul sikit masalah. Masalah apa? Sebab orang bekam ni sudah-sudah dia bekam, dia akan lomah minyak. Bila lomah minyak, maka minyak tu benda ajnabi, benda asing. Maka perkara asing keluar daripada syarat pertama. Sebab tu tak jadi maaf. Faham tak? Faham tak? Tak, ni anda nak cuba qiyah isu-isu semasa. Kalau tak faham, kena tanya balik lah. Cuba. Ni pun tak banyak dah tu isu luar. Kerana nak khatang. Sama. Ma'ul buruhi ma'al judriyi tahharahu wa in taghayyara najjishu li rihatihi. Baik, ni isu baru pula, iaitu isu air bisa dengan air luka. Air bisa dengan air luka, hukum dia ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i. Di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ada khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tapi pendapat muktamad mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, air luka dengan air bisa hukum dia adalah najis sekiranya berubah bau. Sekiranya tidak berubah bau, maka air bisa ataupun air luka tadi tidak najis. Dia taklid dhabit untuk kata air bisa dengan air luka ni najis kerana berubah bau. Sekiranya tidak berubah bau, muktamad pada mazhab Syafi'i, hukum dia tidak najis. Jelas dah? Ma'ul quruhi, air luka. Ma'a judriyi, berserta dengan judri. Dia asal judri ni iaitu ni gelembung macam gelembung nepuh tu lah. Ya, atau asal judri. Tapi maksud sini nak dikendakinya orang panggil air bisa lah. Sebab bila kita nepuh, bila tubik capak kan, ia ada air bisa dalam kan. Asal judri ni adalah apa ni? Nepuh. Air, orang panggil nepuh tak? Hak panggil gelembung air tu. Hak tu asal judri, gelembung air tu. Tapi nak dikendakinya air bisa tu. Faham tak? Tuhrahu, telah menghukum suci akan dia. Wa in taghayyara, dan sekiranya berubah ia air ni, najishu, maka hukumlah ia sebagai najis li rihatihi, kerana baunya. Maksud dia macam mana sebut tadi lah, air luka dengan air bisa hukum najis apabila berubah bau. Sekira bau tak berubah, maka hukumnya kekal suci, tidak najis. Faham? Maka bila najis, maka maaf pada sedikit, tidak maaf pada banyaknya. Faham? Sama. Tak, kalau tak bau, tak najis. Faham? Tak, asal berubah bau. Berubah bau, dia kalau tak berubah bau, nak berubah bau minyak atau. Kalau bau ubat tak lah. Dia bau kerana benda tu lah. Tu jadi campur kerana campur benda luar. Ni kerana perubahan benda tu sendiri. Bukanlah kitab Fathul Jawab, syarah bagi Manzumah Ibn Imaq. Dia bahas masalah tu. Dia masalah bau kerana campur benda luar pula. Dalam Fathul Jawab ada sebut. So, najasatun waqa'at fi dammi qad salabat afwal qalil fala tasmah bi qataratihi. Najasatun waqa'at fi dami, najis yang jatuh ia ke dalam darah. Qad salabat, sesungguhnya telah mencabut ia. Afwal qalil, akan kemaafannya yang sedikit. Fala tasmah biqatratihi, maka jangan kamu maafkan pada setitiknya. Maksud mana? Apabila najis tu campur dengan benda luar, maka sedikit pun tidak dimaafkan. Ni syarat utama ni. Faham tak? Bila najis tu, dia dalam kitab ni
di sini dia sebut najasatun waqa'at fid dam. Seolah-olah Imam Ibn Imad dia sebut najis je. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, antara dalam Bushra Karim, dalam kitab-kitab fiqh lain, dia sebut sama ada yang bercampur tadi perkara tu najis ke suci, asal dia bercampur dengan najis, maka tak maaf sedikit pun. Cuma dalam kitab ni dia sebut seolah-olah hak dimaafnya hanyalah pada bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan suci, maaf. Tak. Yang muktamad pada mazhab Syafi'i, campur dengan benda najis ke benda suci, kedua-duanya tidak dimaaf sebab campur dengan perkara luar. Bahkan tasmah biqatratihi, tak maaf walaupun setitik. Yakni benda tidak maaf langsung. Sedikit ke banyak tak ada maaf bagimu. Faham? Masuk. Kabawlatin waqa'at fil khamri in qulibat faqalluha najisun yufta bi hijratihi. Kabaulatin waqa'at fi khamri in qulibat. Dan seperti bukan, sebab sini kaf ni kaf li tanzir. Ya, kaf ni ada banyak makna. Dia ada kaf li tamsil, kaf li tashbih, kaf li tanzir. Li tanzir ni nak cerita masalah sebelum ni dengan masalah ni sama je. You panggil benda perbandingan. Perbandingan lah. Yakni masalah ni dengan masalah sebelum ni dengan masalah ni sama je. Tu li tanzir. Kalau li tashbih kerana kita nak wajhu syabah. Kalau li tamsil kerana nak buat contoh. Ya, banyak kaf ni. Kabaulatin seperti air kecing. Waqa'at fil khamri, yang jatuh dalam arak. In qulibat sekiranya berubah. Fakhallaha, maka cukanya najisun, jadi najis. Yufta bihijratihi, diberi fatwa dengan ditinggalkannya cuka tadi. Maksud ia gini, kan kita belajar dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam kitab Safinatun Najah kan ada sebut najis yang dimaafkan ada berapa? Ada 3. Jadi kalau kita baca dalam kitab Qawaid Fiqhiyah besar-besar, ia akan sebut 4 lah. Cuma ada khilaf antara qaul mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Dalam kitab Qawaid Fiqhiyah Dr. Abbas Zuhaili ada. Ia sebut 2 jilid. Tapi ni buat dalam 1 mujallad. Masalah najis yang dimaafkan ni, kalau dalam Safinatun Najah ia sebut 3. Iaitu benda cuka, arak yang berubah jadi cuka. Yang keduanya bangkai yang disertu. Yang ketiga ulat yang keluar daripada najis. Yang keempat, kalau dalam sebahagian kitab Qawaid Fiqhiyah dia tambah masalah darah dalam katung kijang. Depak. Cuma ulama berkhilaf pada masalah ulat yang keluar daripada bangkai ni sama ada dia najis ataupun mutanajis. Waktu ada khilaf lah, perbahasan yang panjang. Ada khilaf di kalangan ulama mutaakhirin, ulama qawaid fiqhiyah mutaakhirin. Ada khilaf sikit lagi situ. Waktu biar lu. Waktu bukan tempat mahal kita nak bahas. Mahal dia arak apabila dia berubah jadi cuka, hukum dia suci. Dengan syarat tak campur dengan benda luar. Tak campur dengan perkara luar. Baik. Apabila bercampur dengan benda luar, sama ada bercampur dengan benda luar tadi, benda suci ataupun benda najis, maka perkara cuka tu kekal hukum dia najis. Faham tak? Kekal hukum dia adalah najis. Samalah masalah macam hak tadi. Darah, apabila campur dengan benda luar, maka walaupun asalnya dimaafkan pada sedikit, tapi oleh kerana campur dengan benda luar, tidak dimaafkan langsung. Faham tak? Sambung. Wadamu qamlin kadal burhutu minhu afau anil qalil wa lam yusmah bi jildatihi. Wadamul qamlin, dan juga darah qamlin. Qamlin ni kutu. Darah kutu. Wa kadzal burghus. Burghus ni daripada muqaddimah hari tu dia tak tahu nak terjemah benda burghus. Dia bukan pijak. Dia burghus ni macam pijak je kaki rapat kecil ketok itu. Buka dalam Syekh Google. Nak panggil pigah ke?
Pirah ke? Macam pepijat. Macam pepijat ya. Syibih lah macam pijat. Ya macam pijat. Daripada muqaddimah hari tu kita tak tahu nak terjemah dia. Dan juga darah kutu serta darah burus. Dia sejenis serangga kecil. Minhu afau. Dimaafkan daripadanya. Asalnya afau minhu. Dimaaf daripadanya. Yakni darah pijak, darah burus, dimaaf. Tapi ingatlah kita sebut, ia darah ajnabi, maka maaf pada sedikit. Ni sebut anil qalili, daripada sedikitnya. Walam yusmah, tetapi tidak dimaaf bijildatihi, tidak maaf pada kulit bangkai dia. Sebab bila kutu kan darah. Maaf darah tu, tapi bangkai dia hak duduk atas badan kita hak tu tak maaf. Maka hak tu kena buang. Kena buang. Jelas dah. Sebab hak tu tak maaf. Kalau tanggung dalam semayang, hukum dia batal semayang. Tak. Dia dalam mazhab Syafi'i, bangkai binatang hak kecil ni, dia tidak maaf pada tanggung dalam semayang. Tapi maaf ketika mana duduk dalam air. Dalam semayang, walaupun kecil, apabila kita sedar, tak maaf. Tak maaf. Bila kita sedar, tak maaf. Maka kena cepat-cepat buang. Tiup. Faham? Darah dia maaf kan? Kulit tu kering. Entah. Jelas. Ia masalah mazhab Syafi'i kata sikit. Bangkai binatang serangga kecil tak maaf. Sebab tu contoh kita sudah semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada bangkai binatang atas ni. Dan kita yakin kita tanggung daripada semayang hak diri, maka tidak sah. Dah wajib ke kita kena cek sesekocek? Tak. Faham tak? Tapi ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dalam masalah tanggung kita sebut sikit lah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Qaul yang pertama, bangkai ni bukan bangkai lah, najis. Najis ni kita tanggung dalam semayang, sengaja ataupun tidak sengaja, dah maaf. Ni qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun qaul yang bukan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bukan qaul mu'tamad, tapi qaul ni Imam Nawawi pilih. Ia bukan mu'tamad, tapi ikhtiar Imam Syafi'i. Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi, iaitu sekiranya tidak disengajakan tanggung itu, maka dimaafkan. Yakni bukan kita qasak nak tanggung. Contoh mana? Kita katok, kita gerang lipah. Gerang lipah. Nampak sejik pun kejar lipah. Depan Syekh Makmum. Kejar. Katok tu, lepas dekat dalam masjid, mana boleh tinggal gitu. Najis. Kita pun letak dalam poket. Duduk tunggu isyak. Contoh ni sebelum PKP lah. Tunggu isyak. Tunggu. Dah ingat nak buang. Sudah main isyak tau. Baru teringat Allah ada lipah. Baik. Adakah kita qasak nak tanggung tadi? Ada. Tak disengajakan. Qaul mu'tamad tak sah. Tapi ada qaul dalam mazhab Syafi'i dan dia adalah ikhtiar daripada Imam Nawawi, sah. Sebab bukan diqasakkan. Sikit ke banyak? Maaf. Yalah. Kita ni bosan, tak bosan sebenarnya. Tapi gitulah. Kita ni bab najis je lah. Kita nak temu bab munakahat, bab hid nifah, tak temu. Ni bab najis je. Jadi kita akan temu sikit-sikit tahid, sikit-sikit najis. Jadi hak tu je lah kita temu je. Kena sabar. Tapi manfaat besar lah. Boleh buat tesis master lagi. Najis. Tak ada kerjaan. Sungguh. Itu boleh buat perbahasan. Najis. Semua.
dah habis lagi. Fa innaha najisat bil maut ma adahu min hamliha nasikan salla bi suhbatihi. Tak nampak apa. Ingat siapa tengok kitab ni. Fa innaha, kerana bahawasanya jildah tu, kerana bahawasanya kulit-kulit itu najisat, jadi najis bil mauti, dengan sebab mati. Dia bangkai ni binatang yang mati bukan dengan sembelihan syarak, maka hukum dia bangkai. Hukum dia bangkai. Maka sama masalah ni, adakah kita boleh sembelih lipah? Tak ada. Maka tak ada sembelihan syarak, dia bukan binatang yang boleh dimakan. Jadi tidak syar'i dah lah. Maka hukum-hukum dia memang najis. Yalah. Ma'azaru, ulama tak beri maaf. Tak memberi maaf oleh mereka, tidak memberi uzur oleh mereka ulama. Min hamliha, daripada tanggung kulit tadi tu, nasikan tak? Betul. Nasikan salla, akan orang yang beribadat, salla, yang salat ia bisuhbatihi, dengan bersamanya, bersama jid. Dia asalnya patutnya ha, tapi hi sebab nak ra'i wazan, jadi balik pada jid. Ia boleh jadi jildun, boleh jadi jildah. Hak tadi jildah, tapi hak ni jild sebab nak ra'i wazan. Sambung. Okey ke baca terjemah gini? Jadi nanti tu nampaklah masalah kan. InsyaAllah khatam kat gini, ana akan letak dalam grup PDF kitab hak nak buat. Ada ana tulis satu risalah baru ni lepas kejadian yang terjadi. Kerana sahabat-sahabat minta ana rehat. Jadi hari Isnin minggu lepas ana tak mengajar. Jadi dak tahu apa benda, ana pun tulis kitab. Tulis risalah, siaplah satu risalah masalah naji-naji yang dimaafkan dalam mazhab Syafi'i, khulasah daripada kitab ni. Cuma masalah dalam kitab ni ada 66, ana jadikan 72. Ana tambah sikit beberapa masalah. 66 ana tambah jadi 72 ke 71 lebih kurang. Ana tambah beberapa masalah sikit. Insya-Allah kesimpulan kitab ni kat gini ana akan letak di akhir tu untuk dibaca balik. Tapi sebenarnya itu boleh buat kesimpulan diri. Ana buat kesimpulan dah. Ni kesimpulan hak kita baca sekarang ni, contoh-contoh. Benda-benda balik sini enggak? Faham? Semua. Wa yanbaghi 'inda jahdil hamdi ma'diratun linasikin 'ammati aswadi libsatihi. Wa yanbaghi, sayuh dia, inda jahli, ketika jahil, hamli, jahil menanggung, ma'ziratun, penguzuran, linasikin, bagi orang yang semayang, amma, yang jadi umum sini jadi umum balwa, fi aswabi, pada pakaian, libsatihi, yang dipakainya. Sini Imam Ibn Imad dia ambil qaul kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu dimaaf sekiranya tidak disengajakan, iaitu jahil. Tapi sebenarnya qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, sengaja ke tak sengaja, tak maaf. Faham? Ini muqabbil asah. Dia memang sepatutnya kita kena ambil qaul mu'tamad mazhab. Tapi bila sepit, maka bolehlah kita ambil qaul yang muqabbil asah, yang tidak mu'tamad. Dia memang asal kena ambil qaul mu'tamad, tapi bila sepit tak apa. Faham? Contoh beginilah, ada orang pernah tanya masalah, ustaz, dia tak tahu, dia pakai kasut tu, kulit dia kulit babi, kasut tu kulit babi. Jadi gua ni cerita apa? Ada kisah tak? Jadi kasut tu kasut kulit babi. Jadi pakar-pakar setahun orang pakar baru sedar kulit tu kulit babi. Jadi gua ni cerita pakar buat pergi sejik apa semua. Jadi kita kata ambil qaul yang kata basuh kaki tu hak muqabbil dalam mazhab Syafi'i, basuh sekali kira suci dah. Faham tak? Sepi iza tasa'daqa wa iza daqa tasa'. Kaedah. Sambung. Wa ghaybu qamlin su'abun salli hamilahu kabizri qazdin kadal fatwa bi kufratihi. Wa baydu qamlin, putih kutu, su'abun, iaitu telur kutu. Ni jadi su'abin jadi tafsir bagi baydun lah.
Su'ab ni, dia asal su'ab ni telur kutu lah. Ia taksir bagi baidu qamlin, putih kutu tu telur kutu lah. Faham tak? Jadi telur kutu salli hamilahu, sembahyang oleh orang yang tanggung tu, hamilahu, hal keadaan menanggung putih kutu tu, kabizri qarzin, sama seperti telur bizri ni telur, qarzin telur ulat sutera. Kazal fatawa, begitulah yang difatwakan, bituhrihi, dengan kesuciannya. Maksudnya kita semayang tanggung telur kutu, tanggung telur sutera, sah semayang, dimaafkan. Faham? Mudah kan kesimpulan? Baca kesimpulan. Balik ni murajaah balik lah. Buat nota balik. Jangan hashtag dalam Facebook serung penuntut ilmu. Hashtag penuntut ilmu. Hashtag nikah lambat. Ni hashtag ulama uzab. Tapi kita dak buka kitab ni mari dalam majlis. Luar majlis dak baca sekarang. Lepas tu tak ngaku alim, tak boleh lah. Ana ni baca sekadar orang panggil benda ulang kaji ana. Yang kedua ulang kaji kita. Kita baca dah hari tu. Sebahagiannya daripada kitab Busyra Karim apa semua, Baijuri. Ni sekadar nak ulang kaji balik je. Jadi kena banyak buat ulang kaji lah. Mula-mula buat peti minda, lepas tu buat contoh. Sebab apa? Contoh ni untuk tatbik kaedah ni. Sebab tu ana letak dulu syarat kaedah, lepas tu kita baca contoh. Contoh ni benda untuk tatbik masalah ni. Faham tak? Sama. Dima'u baqin wa ba'udin wa in kathurat kadami qamlin wa burghusin wa basratihi. Dima'u baqin, darah pijak. Baqin ni baru darah pijak. Wa ba'udin, dan juga darah nyamuk. Wa in kasurat, sekalipun banyak. Darah pijak, darah nyamuk tadi sekalipun banyak. Kadami qamlin, seperti darah kutu. Wa burghusin, seperti darah burghus. Wa basratihi, dan seperti darah jerawat, yakni dimaaf. Faham? Dimaaf. Sambung. Wa ma tafahasha la yu'fa kadha naqalu an shamilin wa lahu 'ammun bi nusratihi. Wa ma tafahasha, dan darah yang banyak tapi tafahash ni jadi keji, yakni banyak belajak. Darah yang banyak terlajak, la yu'fa, dak maaf. Kaza naqalu, seperti yang dinaqalkan, an syamilin, daripada Syamil, daripada kitab Syamil. Kitab Syamil ni karangan Imam Abu Sabbagh. Walahu, dan baginya, bagi Syamil ni, aunu, pembantu, binusratihi, pada menguatkannya, oleh Abul Futuh, rawa, telah meriwayatkan, haza, ini pendapat, wasa'adahu, dan menyokongnya, wa aksaru, dan kebanyakan sahbi akan ashab Syafi'i, lam yaftu biqaulatihi, tidak berfatwa dengan fatwa mereka ini. Baik, gini. Asalkan kita letak 3 syarat. Banyak sedikit, syaratnya 3 ning je. Tapi yang ditambah oleh Abu Sabbagh dalam kitab Syamil dan Abul Futuh, mereka berdua tambah lagi, banyak tadi jangan banyak telajak. Banyak tu siapa orang tengok banyak keji. Siapa darah tu nitik dalam semayang, banyak orang nampak keji dah. Maka kata Abu Sabbagh dengan Abul Futuh, dak maaf. Namun mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sekalipun keji, maaf, dengan syarat darah sendiri dan cukup 3 syarat. Faham tak? Jelas masalah ni kan? Faham tak? Ana ulang sekali lagi. Abu Sabbagh dengan Abul Futuh, dia kata darah banyak, maaf. Tapi banyak tadi jangan banyak yang
yang dipandang keji. Yakni jangan banyak telajak. Tapi ashab Syafi'i dan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i berlawanan dengan pendapat mereka. Dia kata banyak sekali pun keji, maaf, dengan syarat darah sendiri dan cukup 3 syarat ni. Faham? Tak, dia kira ajnabi tapi istisna. Istisna. Faham? Wallahu a'lam di sinilah. Sambung esok tak? Ada soalan? Ini apa yang ulang? Darah tidak bersambung, mengalir selepas berhenti satu tempat mustaqir tu macam mana? Ya gini. Syarat tidak bersambung darah tadi, tidak bersambung darah tadi, tidaklah darah tadi tu berpindah kepada tempat yang bukan ghalib dia. Yakni ghalibnya darah tu dok mengalir ke tempat tu. Contoh, darah kita luka sini. Kita kulit kering, luka sini. Bila semayang tu tegang kulit, jadi pecah darah. Darah biasanya akan mengalir mana? Ke bawah. Tiba-tiba darah tu ada atas bahu. Ghalib ada tak situ? Tak ghalib. Maka ketika tu tak maaf. Sebab bukan ghalib di tempat yang lalu. Ataupun patut darah mengalir ke bawah dia. Tiba-tiba mari kat paha belah kiri. Luka belah lek kanan. Tak sabar darah tu pergi mengalir belah lek kiri. Maka ketika tu melampaui bukan tempat dia. Sama masalah ni. Air kan. Air wuduk supaya tak jadi mustakmal. Air mustakmal, air yang digunakan, ia jadi mustakmal bila pisah dengan badan. Ataupun dia mengalir tempat yang ghalibnya ia tak sapa tempat tu. Faham tak? Kan ingat tak masa kita ngaji muqaddimah hari tu? Ke tak ingat dah? Kan darah air kan, biasa ia akan nitik ke bawah. Ataupun ke ni. Apa ni orang panggil? Lengang ni. Tiba-tiba ia nitik tu. Sapa ke dada habis. Maka bukan ghalib dia ke situ. Maka waktu tak maaf. Faham? Minta maaf Ustaz, tak faham pasal syarat. Jadi contohnya kalau disebabkan perbuatan sendiri, adakah dimaafkan darah ajnabi yang sedikit? Kalau perbuatan sendiri, darah ajnabi maaflah sebab sedikit. Dia masalah syarat kedua, syarat ketiga ni, dia terpakai pada darah yang banyak. Darah ajnabi mana timbul isu banyak. Dia hanya isu sedikit. Jadi hak tu selesai lah. Faham tak? Dia selesai lah. Nyamuk mari, kepah dia buat. Darah sedikit, maaf lah. Sebab apa? Syarat kedua, syarat ketiga, dia terpakai pada mana? Darah yang banyak. Faham? Nak tengok masalah ni, buka dalam kitab Nihayatuz Zain, Syarah Qurratul Ain. Turas ada kitab tu. Ustaz, air putih jerawat tu ambil hukum air luka ke? Ya. Air putih jerawat? Air putih jerawat, ya. Ingatkan putih jerawat tu. Kalau putih jerawat tu isi jerawat. Ia kira air luka lah. Ataupun air bisa. Sama dia, air luka, air bisa. Maksud telur ulat sutera. Tak. Telur ulat sutera, kalau tanggung dalam semayang, maka sah. Sama macam telur kutu, sah. Dia kira istisna. Ustaz maaf, nak tanya tadi apa yang dimaksudkan air bisa? Air bisa ni, air bisa ni, bila kita luka, kudih tu kan, bila kita soyok kudih tu, akan ada tubik air kan. Air warna putih tu. Air putih tu panggil air bisa. Apa Najmi pun tak tahu kok. Lah, apa tak tanya? Ana ingatkan faham belaka air bisa. Kalau contoh kita kena seka, lepas tu ia akan tubik air kan. Gelembung. Lepas tu dalam gelembung tu bila kita pecah tubik air, tu panggil air bisa lah tu. Orang luar Melaka panggil air dia. Ni Sarawak panggil air dia. Tahu kok?
Sayang. Kulit manusia dikira najis atau tidak kalau terpisah daripada badan? Ya tak. Dia kulit anggota manusia dia kira hukum suci. Anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ustaz, perbuatan yang mencabut pacak sebagai contoh, adakah dikira termasuk qasak? Perbuatan sendiri. Tak. Dia memang kita cabut pacak tu qasak, tapi kita nak tinggalkan darah di situ tu qasak ke? Tak, bukan qasak. Kita basuh. Faham tak? Hah? Cabut pacak dalam semayang. Oh, tu qasak tu. Bersedekahlah sedikit. Ustaz, apa beza darah pijak, darah nyamuk dan darah pijak serangga kecil? Tak, darah pijak dengan darah nyamuk banyak pun maaf sebab ghalibnya ia akan tubik banyak. Ia jadi istisna situ. Cukkan asal dia darah ajnabi sedikit, dia maaf tidak pada banyak, tapi dia ada istisna. Istisna dia pada darah pijak dengan darah nyamuk. Kalau banyak contoh pijak akan penuh atas belakang kita semayang. Istisna. Faham tak? Wallahu a'lam. Contoh kalau sebelum solat dia cabut ni, cabut darah nikah. Dan kalau darah nikah ni dia cabut tinggal dia. Dia makan. Ni doa. Faham? Kalau yang nyamuk tu istisna ajnabi dah. Istisna ajnabi. Berada elak dengan nyamuk banyak orang. Ia kira sebab ketika tu jadi umul balwa, sebab tu ulama kata istisna. Sebab kita Jordan ni alhamdulillah terselamat daripada daripada pijak ni. Ana duduk musik ya Allah, pijak ni macam kawan rapat. Temang tidur malam. Kalau tak ada bini, dialah temang kita. Kalau ada bini pun ia cemburu pada bini kita. Oh lah. Dia memang pijak ni kalau Mesir tak pernah kena pijak memang mula bong duk Mesir. Anak duduk Mesir ya Allah pijak ni. Mula-mula mari serabut kok. Lalah kali kena pijak. Hari ni tak ada kena ketik pijak. Mari. Jelaslah ia istisna sebab dia kira payah macam tu. Sama kat nyamuk. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung esok. Insya-Allah hari ni baru habis satu bab. Dua lah hari ni muqaddimah dengan darah. Esok insya-Allah kita laju sikit. Insya-Allah esok kita laju sikit. Hari ni pun habis laju dah ni. Apa dang insya-Allah. Wallahu taala alam.